Okey, kita masuk bab physical condition dalam office environment kita. Okey. Apa physical condition dalam sesebuah office, persekitaran office? Pertama dari sudut lighting. So dalam sudut lighting ni kita banyak kena tahu. Okey, biasanya awak rasa pencahayaan. So lampu. Sebenarnya lampu ni ataupun pencahayaan, sistem pencahayaan ni dia ada banyak jenis. Okey. Dia ada 5 jenis yang perlu awak ingat. Okey. Dia lain tau dengan kinds of lighting. Lepas pada ni awak akan belajar kinds of lighting. Tapi ni awak kena ingat dulu types of lighting. Okey. Types of lighting ada direct lighting, ada semi-direct lighting, ada indirect, ada semi-indirect and general diffuse. Okey. Each type of lighting system ni dia akan ada dia punya karakteristik. Okey. Biasa kalau direct lighting ni dia 90 hingga 100 dia akan directkan lighting tu, pencahayaan tu terhadap pekerjaan awak. Maksudnya awak tengah tulis apa-apa kan. So direct lighting tu akan beri cahaya kepada job yang awak sedang lakukan. So contoh yang sesuai saya rasa untuk direct ni adalah lampu study. So kat sini awak kena cari setiap benda ni apa contoh-contoh dia bagi lighting yang banyak jenis ni, supaya awak tahu nak bezakan. Okay, kalau direct, contoh dia lampu study. Okay, kalau semi indirect macam mana? Semi indirect adalah 60 kepada 90 je. Dia akan direct kepada downward. Downward tu adalah tempat awak buat kerja. Okay, semua remainder of light of directed akan upward dan reflect back kepada downward. Kadang-kadang semi direct ni dia akan duduk di atas, tapi dia akan orang kata beri cahaya di atas dan selebihnya dia akan ke bawah. Dia akan menyinari juga ke bawah, bukan dekat atas saja. Okey, dia semi je. Dia tak fully macam yang meja study, lampu untuk meja study tadi. Okay. Indirect lighting. Dia memang duduk atas je lighting tu. Okay. Dia biasanya eliminate more shadow and glare. Tak ada bayang-bayang yang akan terjadi. Okay. So general diffuse ni adalah natural lighting, macam natural lighting. So lighting system direct 40 kepada 60% dan dia akan reflect downward dan produce same weightage than the semi-direct lighting. Shadow are noticeable when using semi-direct. Okay. Kalau general diffuse ni saya boleh katakan sebagai orang kata lampu pedah floor. Okay. Lampu pedah floor tu contoh lampu-lampu kat dalam awak punya lab semua tu lah. Okay. Dia akan bagi general diffuse. Maknanya semua sekali akan terang. Taklah satu-satu tempat je yang akan memberi cahaya. Okay. So next kita nak tahu macam mana pula kinds of lighting. Nanti awak boleh google type of lighting, apa maksud semi indirect ni. So nanti awak akan keluar gambar-gambar. Contoh lampu yang mana untuk semi indirect. So awak akan dapat bezakan. Tapi awak kena hafal tahu berapa persen setiap type of lighting ni. Okay. Yang 90 100 tu so awak kena ingat tu 60 90, tapi dia direct downward ke ataupun upward, di atas ke di bawah, macam tu. So kind of lighting. Next is kind of lighting. Okay. Kinds of lighting adalah ada berapa? Ada 4. Natural light, fluorescent lighting, incandescent lighting and high intensity discharge lamp. Okey, yang ni Miss hanya nak bagi tahu contoh-contoh supaya awak nampak dia punya perbezaan. Yang lain awak baca sendiri sebab dia banyak sangat. Okey, natural light ni contohnya adalah matahari. Okey, so sinaran matahari tu adalah dipanggil natural light. Okey, next is fluorescent light. Fluorescent light ni macam tadi. Fluorescent light adalah lampu di dalam kelas. Lampu pendah floor tu fluorescent lah.
Okay, next is incandescence. Incandescence lighting means that macam awak pakai mentol je. Mentol lampu tu dipanggil incandescence lighting. Sebab dia ada filament bulbs kan. Okay, next is high intensity discharge lamp. High intensity discharge lamp ni adalah lampu yang berkuasa tinggi. Contohnya dia ada dekat stadium. Dia spotlight. So tu dipanggil high intensity discharge lamp. Alright? Boleh? Okay. Next, it is about the colour. Macam mana colour pula mempengaruhi kesihatan ataupun mood pekerja kita. Kadang-kadang takkanlah persekitaran office kita ni kan, warna office tu nak buat warna hitam. So tu tak proper kan. So that kita kena tahu apa color-color yang sesuai untuk dicat lah dalam office tu kalau yang baru kan. Tapi usually office ni dia akan sama je. Tak warna putih, warna biru slow. Warna biru slow, lepas tu ada juga warna hijau slow. Macam tu. Kalau brown pun yang soft-soft je. Okay. So dia akan mengganggu mood pekerja kita kalaunya awak pakai yang color bright. Contohnya red, black kan. So dia akan sakit mata lah. Dia bagi efek pula. Negatif efek kepada awak punya pekerja. Okay. Sebab itulah dia cakap dia akan beri kesan terhadap prestige. Macam mana prestige dia. Okay. Kadang-kadang dia beri menarik minat orang yang datang ke tak. Yang kedua dari sudut kesihatan macam saya bagi tahu tadi. Okay. Sakit mata ke tak warna tu. Moral pun ada juga mood pekerja kita. Kalau hitam ada macam mana mood pekerja kita. Mesti stres kan. So kita pakai mood yang slow. Warna hijau slow ke biru slow ke. Kelabu pun boleh juga. Kelabu slow macam tu. So dia akan membuatkan less fatigue awak punya pekerja tu. Okay. Dia akan tak cepat rasa penat. Okay. Keberkesanan pun memainkan peranan. Okay. Awak boleh tengok dekat colour scheme guideline tu. Dia akan bagi tahu macam mana dalam office tu kena buat colour-colour yang sesuai. Okey. Pintu colour apa, ceiling colour apa, dinding colour apa. Okey. Hari tu ada masuk okey, yang biasanya air conditioning tak berapa nak penting, tapi awak just bacalah. Okey, for your information. Tapi ni saya nak sentuh bab noise. Hari tu ada saya buat question tentang noise ni. So kena ingat decibel level of office sound. Maksudnya dalam office awak tu sebenarnya dia ada kadar-kadar bunyi-bunyi dia. Kita boleh kira, kita boleh ukur sebenarnya kalau pakai alat dia tersendirilah. Okey. So kita tahu kalau loud office machine room dia 90 decibel. Dia terlalu kuat kan. So dia 90 decibel. Kalau noisy je, biasa kita cakap-cakap je kan, tapi bising, 70 decibel. Average office 50. Quiet office 30. Tapi soundproof office 10. Kenapa quiet office dia tetap ada 30 tu? Sukatan dia tu. Sebabnya kalau bunyi aircon ke apa, dia akan detect semua sekali walaupun sedikit bunyi tu. Kalau buat bilik tu kalis bunyi, barulah dia akan ada 10. Iaitu paling kurang kan. So awak kena ingatlah berapa desibel untuk setiap office area ini. Okay, boleh? Alright. So tu adalah benefit-benefit bila awak pakai material yang boleh mengawal lah untuk bunyi office tu. Dia absorb, dia reflection, dia isolation. Ada material yang absorb bunyi, ada material yang boleh reflectkan bunyi tu, dan ada juga yang isolate the bunyi tu. Dia akan prevent sound tu daripada pas bilik tersebut. Okay. Kebersihan air sangat penting. Macam saya bagi tahu tadi, air conditioner kena sentiasa servis. Okay, kena jaga jangan ada sawang-sawang apa kan, dust. Kena clean. Okay, so kalau pekerja yang sensitif terhadap benda-benda berdebu ni, dia akan jatuh sakit lah. So kita nak prevent daripada tu berlaku,
kita kena jaga cleanliness. Okay, next is safety. Safety macam biasalah. Kalau masuk bilik tu kena ada password ataupun thumbprint ke apa kan. Okay. Semua PC kena ada password. So, dia akan tidak mengganggu. Tak ada akan berlaku sabotaj. Privacy office ataupun syarikat terjaga. So, tu adalah following security yang boleh buat lah. Limited access pada vital areas. Cuba awak tengok yang bulat-bulat tu. Okay, provide automatic light control system. Tu adalah suggestion dia lah dibagi. Okay. Boleh